Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat malam selamat datang ke kisah 9 suku malam bersama saya Baharudin Memajahi, saya pengarah pengawanan perniagaan My Pusaka. Okey, tajuk malam ni adalah kisah wang duit pusaka tak habis 7 keturunan. Menarik kan? Jadi sebenarnya semalam lah petang semalam saya ada buat satu khidmat runding rancang harta bersama sepasang suami isteri sepasang suami isteri umur dalam 30-an lah awal 30-an. Dia ada seorang anak lelaki yang umur dalam 3 tahun lebih lah. Okey. Jadi sebelum ni sebenarnya dia adalah klien kami lah. Memang dia dah rancang untuk harta-harta dia, rumah dia, ada kenderaan. Dia sebenarnya menjalan bisnes lah, ada bisnes agak berjaya, sangat berjaya lah, bukan agak, sangat berjaya. Jadi dia dapat berjangan hibahkan lah kepada isteri, dan yang harta isteri pula hibahkan kepada dia lah. Kita panggil hibah back to back lah, sebab dia nak hibah kepada anak kecil lagi kan, nak tinggalkan kereta kat anak, rumah isteri masih perlukan dan syarikat dah tentulah anak dia kecil lagi nak run lah. Okey, jadi ditinggalkan kepada masing-masing lah. Okey, tapi masa yang sama juga mereka mengambil polisi takaful. Polisi takaful sekarang orang selalu panggil hibah takaful kan, hibah takaful yang itu ditinggalkan untuk anak dia lah, untuk anak dia. Dia punya panggil life cover dia dalam RM500,000. RM500,000. Masing-masing tu isteri pun ambil RM500,000, dia pun ambil RM500,000. Okey, jadi sebelum tu saya saya tanya dia lah, tanya mereka yang ambil polisi takaful ni untuk anak RM500,000 ni sebenarnya untuk macam mana saya tanya kan. So dia kata untuk anak dia lah. So macam mana tu? Maksudnya nak tinggalkan pada anak RM500,000 ke macam mana tu? Kan? So tak, dia kata RM500,000 habislah dia kata kan. Sebenarnya untuk sara hidup dia lah, pelajaran dan sebagainya. Jadi macam mana cara dia? So dia kata dia nak tinggalkan dalam, dia kata RM5,000 sebulan cukup lah, dia kata kan. Okey, bagus, saya kata bagus. Jadi saya kirakan lah, kalau RM5,000 sebulan, RM500,000 saya kirakan dalam 8.3 tahun habislah duit tu. Lama jugalah, tapi masalahnya adalah kalau katalah sesuatu berlaku sekarang atau masa terdekat, anak tu pun baru 3 tahun, mungkin akan jadi 4-5 tahun kan. Kalau katalah 3 tahun, maksudnya 8 tahun, masa tu anak dia baru 11 tahun. 11 tahun duit tu dah habis. Saya kata kan, so lepas tu dia tak perlu duit lagi ke? Itulah macam mana maksudnya apa tu, dia kata kan, maksud tak cukup lah kan, RM500,000 kena ambil lagi lebih lah. Saya kata itu betul lah, tapi kalau ambil RM1,000,000 pun saya kata akan habis dalam 16 tahun. Itu mungkin cukup lah. Okey, tapi lagi satu saya kata bila kita hibah kepada anak ni kan, hibah takaful kepada anak berumur, dia takkan terus dapat masa umur dia 4 tahun 5 tahun tu kan, kena tunggu umur dia 18 tahun baru dapat. Ya ke, dia kata. So macam mana tu? Saya kata kalau macam tu maksudnya katalah berlaku sekarang umur 3 tahun sampai umur 18 tahun, ada 15 tahun tu nak pakai duit apa? Dan tak ada duit lah kan. Betul juga So macam mana itulah. So saya pun advisekan lah sebenarnya bila kita ambil hibah takaful kepada anak berumur, boleh berlaku macam tu lah, boleh berlaku macam tu. Itu masalah. Memang anak tu akan dapat, tapi anak tu nombor satu akan dapat umur 18 tahun. So sebelum tu macam mana? Kedua, dia akan dapat, kata orang, sedebuk lah, dapat banyak terus kan. Bila dapat banyak terus tu, agak-agak boleh ke dia nak budgetkan, nak belanjakan RM5,000 sebulan? Kan, rasanya tak lah kan. Kalau kita sendiri pun orang kasih RM500,000 terus, panjang jalan dia kan, bukan kata 8 tahun kan, 1 tahun pun dah habis. Sebulan saya silap, RM500,000 sekarang bukanlah banyak sangat kan. Tiba-tiba beli belanja besar, beli kereta sebagainya kan. Jadi terus habis je. Macam mana Okey, so saya kata sebenarnya yang tuan buat tu bagus, buat niat tu baguslah, tetapi itulah, itu dia punya yang akan berlaku lah. Jadi saya advisekan lah, advisekan sebenarnya ada pilihan lain lah, pilihan lain. Okey, pilihan lain sebenarnya boleh buat
kita panggil takaful trust. Di My Pusaka kita panggil My Trust Takaful lah. Solusi kita. So benda tu dia kata macam ni lah tuan. Okey, nombor satu, 500,000 tu tak banyak lah. Tak banyak. Tuan boleh tak jadikan dia 1 juta? Oh, mana kena upgrade lah. Dia kata pembeli polisi lain. Yelah, boleh tak? Dia kata. Dia kata, okey, tu apa faedahnya pula? So kita kata macam ni. Boleh bayang tak? Boleh bayangkan, katalah ada apa-apa jadi pada tuan, ada duit 1 juta. Kan, anak tu dapat 1 juta, tapi bukan terus dapat. 1 juta tu bukan kita terus kasih anak tu, dan bukan kita kasih terus kasih 5,000 sebulan. Kalau 5,000 sebulan pun dia akan habis dah masa dalam 16 tahun dah habis dah. Tapi kita buat perancangan yang lebih baik. Apa kita buat adalah nombor satu, duit tu kita laburkan. Kita laburkan, jadi 1 juta tu kita laburkan, katalah 6%. 6% ni rendah je kan. Boleh lah 6% ni kan. Kalau 6% setahun ada dapat 60,000. Kalau 60,000 tu kalau dibagikan 12 bulan adalah 5,000 sebulan, mana anak tu dapat lah. Jadi lebih logik lah daripada 500,000 tu kan. Oh, betul juga. So macam ni. So isu macam ni, kalau kita nak laburkan, siapa yang akan laburkan, siapa yang akan pegang duit tu. Duit tu tak keluar lagi kalau kita hibahkan kan. Kita boleh je cakap isteri kita ke siapa laburkan, tapi ada dua perkara lah. Satu, kalau kena tunggu umur 18 tahun kalau kita nak kasih dia, dan kalau kita kasih pada isteri ke pasangan, bukan kita tak percaya, tapi biasalah kalau dapat 1 juta tu, dia nak laburkan, dia pun tak gerti, ataupun dia pun payahlah bila dah masuk akaun tu, payahlah kan. Jadi tak ada 100% keyakinan. Apa yang kita boleh buat, saya kata duit tu nombor satu dipegang oleh syarikat amanah. Dan kita kasih instruction kat syarikat amanah tu, bila kita tak ada nanti duit yang 1 juta tu syarikat amanah pegang, dan kita sekarang kita dah beritahu syarikat amanah tu duit tu dilaburkan, dapat dia punya dividen, katalah 6% tadi kan. 6% tu okey, 6% 60,000 tu okey, kasih pada anak tu setiap 5,000 sebulan. Okey, masa dia bawah umur, kita boleh saja jangan terus kasih dia. Kita boleh cakap mana tu kasih kepada penjaga dia lah. Kalau masa tu isteri lah kan, kasih isteri. Dan so isteri boleh gunakan 5,000 sebulan. Kalau suami lah kan. Jadi kalau katalah dia tak dia macam tak jujur ke, tak tahu nak manage duit ke kan, 5,000 je lah sebulan tu, itu je lah yang boleh berlaku kan. Tak adalah sampai 1 juta ke kan, habis itu je kan. Betul juga. Dan satu lagi, kalau kita gunakan duit dividen tu, maksudnya apa? Duit 1 juta tu tak luak pun. Tak luak pun. Betul juga. Boleh bayang tak? Tak luak. Maknanya apa? Boleh kata hampir selama-lama 1 juta tu masih ada. Kalau 6% tu setiap bulan 5,000 tu boleh dia ambil. Kalau kita campurkan, sebenarnya saya cakap benda ni boleh buat bukan selama-lamanya lah. Maksima pun 80 tahun. 80. Tapi 80 tahun dah cukup lama lah kan. Seumur hidup anak tu lah kan. Mungkin dia pun tak sampai umur tu 80 kan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada keyakinan kalau selagi dia hidup adalah duit tu kan. Katalah dia meninggal awal pun tak ada masalah. Kita dah boleh kasih instruction kalau berlaku macam tu, siapa yang akan terus menerimanya. Boleh sampai ke cucu. Itu satu. Cucu, cicit, tak kisahlah selagi duit tu ada. Bagus kan? Tapi duit 1 juta tu masih tak pusing lagi. Silap bertambah lah. Kalau pelaburan tu bagus, bertambah pula kan. Bertambah, boleh buat gunakan benda-benda lain. Okey. Oh, tu bagus tu. So dia setuju. Setuju. So dia naikkan polisi dia lah. Itu yang semalam kita bincang. Sebenarnya dia dah naikkan polisi dia. So kita bincang pasal detail lah. Detail untuk isi borang lah sebagainya lah. Okey. So satu benda. Mengapa saya cerita pasal 7 keturunan pula? Itu kira macam baru 80 tahun tu lebih kurang macam mungkin lah anak, cucu, mungkin cicit, mungkin tidak kan sampai situ. Tapi belum 7 keturunan kan. Tapi macam mana boleh jadi keturunan adalah kita masa sekarang kita dah rancang juga, okey. Rancang juga untuk anak kita tadi, okey, duit dividen kalau ada lebih kan, duit dividen untuk bayarkan polisi takaful dia. Life dia. Dia tak akan dapat. Apa akan berlaku adalah bila anak tu pula meninggal,
dia pula akan meninggalkan mungkin 1 juta ke 2 juta ke 3 juta, tengoklah berapa kita bayar polisi tu kan. So benda tu memang anak tu tak boleh buat apa, dia kena ikut, dia kena ikut sebab itu arahan kan. Dia bukan ikut, dia tak boleh buat apa pun. Benda tu cover dia, tapi life dia lah. Kalau apa berlaku pada dia, duit tu akan keluar. Maknanya dia dah tak ada, nanti turun pada anak dia pula, cucu. Benda semua disebut dengan detail sekali dengan arahan kita. Dan seterusnya. Maknanya cantik tak? Cantik kan? Ini sebenarnya perancangan. Kalau sebenarnya kita mungkin orang biasa je masih hidup, tapi kalau kita rancang betul-betul melalui mengambil takaful dan juga gunakan takaful trust ni, kita sebenarnya boleh membina generasi yang lebih kaya dari kita, lebih kaya kita gunakan duit takaful ni. Sebab apa kita nak menyimpan 1 juta semua hidup memang tak ada je kan, susah. Tapi bayangkan katalah orang umur 30 tahun macam dia orang tu, sebenarnya berapa dia bayar bulanan? Tak banyak, murah je, dalam 200-300 ringgit. Kalau 1 juta tu mungkinlah 400-500 ringgit sebulan saja. Kalau katalah dia baru bayar setahun, baru bayar berapa? Baru bayar 6,000 ringgit. 6,000 ringgit dia meninggal dapat 1 juta. Kan? Mana ada pelaburan macam tu? Kata orang skim Pak Mentelo pun tak boleh kasih macam tu kan. Of course lah syarat dia mesti meninggal lah. Tapi benda tu pasti berlaku. Dan kita pun pasti mati, pasti meninggal kan, tinggal tak tahu bila je. Jadi benda ni instrumen yang saya selalu panggil takaful ni magic money. Magic money. Macam tak masuk akal. Macam mana saya bawa bayar RM400, bulan depan saya meninggal, saya boleh dapat 1 juta. Memang boleh kan, memang boleh. Tapi kalau tak meninggal, belum dapat lagi lah. Maknanya bukan you dapat lah, itu waris dapat kan. Tapi point dia, walaupun kita lambat meninggal pun, kalau RM500 satu tahun baru 6,000, kalau 10 tahun baru 60,000, kalau 100 tahun pun baru 600,000 100 tahun kalau boleh hidup. Tapi bila-bila masa tu kita akan dapat 1 juta. Itu pelaburan yang dahsyat lah, betul tak? Dahsyat, skim pelaburan yang paling dahsyat dalam dunia kira. Jadi benda tu yang kita kena tahu, kena rancang. Jadi apa mesej saya sampai sebenarnya lebih kepada perundi-perundi takaful di luar sana lah. Di luar sana, bila kita nak membantu masyarakat, merancang, selalu kita cerita pasal hibah-hibah. Tapi bila melibatkan anak umur, dia tak dapat terus kan, dia tak dapat terus. Bila umur 18 tahun baru dapat. So sementara dia 18 tahun, mana datang duit tu, masih juga orang lain kena keluarkan duit sendiri kan. Itu masalah dia. Dan kalau dapat pun dapat sedebuk, kata kan. Itu dia budak muda 18 tahun dapat 1 juta, kan, dia tak ingat dunia dah. Jadi penat kita menyimpan tu, mungkin seumur hidup kita membayar contribute kan. Jadi itulah apa-apa hal, kami di Mahal Pusaka kita bukan tengok pasal isu perolehan sebagai nak buat wasiat hibah saja. Kita tengok itu sebab kalau kita tengok kita punya slogan kita kan, Mahal Pusaka, rancang legasi anda. Rancang legasi anda, bukannya rancang harta anda. Kalau rancang harta anda tu macam biasalah, buat wasiat, buat hibah kan. Tapi bila cakap rancang legasi, maksudnya kita nak meninggalkan legasi. Legasi ni faham maksudnya meninggalkan nama baik, disayangi, diingati oleh anak-anak, kalau boleh untuk cucu, untuk cicit dan seterusnya kalau boleh lah, meninggalkan itu merancang legasi anda. Dan satu instrumen yang bagus adalah melalui takaful trust. Itu saja yang saya nak sampaikan. Kalau nak dapatkan bantuan mengenai itu, boleh saja jumpa mana-mana perunding Mahal Pusaka, insya-Allah mereka boleh bantu. Okey, itu saja daripada saya pada malam ni. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lupa, tolong like video ni, komen, share dan sebagainya. Dan pergi juga kita punya YouTube channel mypusaka.info official. Kat situ banyak video-video kisah Sembilan Suku Malan dan banyak lagi bahan-bahan ilmu yang kita boleh tengok situ. Okay? So itu saja semalam. Terima kasih. Assalamualaikum.